Mac, saya juga nak kongsikan juga ya. Kalau kita lihat sebelum ini garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, ada beberapa jenis penyakit yang mana kalau untuk suplemen ataupun produk-produk rawatan itu tidak boleh diiklankan. Contohnya penyakit kanser, kencing manis, yang mana kalau iklan-iklan produk itu tidak boleh mengatakan bahawasanya penyakit ini dijamin untuk sembuh. Jadi itu antara syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan hari ini kita nak bercakap tentang kencing manis dan juga kehadiran suplemen ini. Adakah peiklanannya itu dan juga penggunaannya itu, bagaimana pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri? Kita bersama dengan yang pakar, kita bersama dengan kita di studio ketika ini ialah Encik Fahmi Hassan, merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, selalunya kalau kita nak mencari suplemen bukan dikatakan ubat tetapi makanan tambahan untuk memberikan lebih kesihatan. Kadang-kadang masyarakat suka menilai berdasarkan iklan yang disiarkan. Malah ada yang merasa bahawa nasihat daripada kementerian itu kadang-kadang tidak diambil kira. Yang penting menarik terus beli. Malah ada harga runtuh pula. Jadi macam mana sebenarnya nak memastikan supaya pemilihan itu tepat? Okay, sebenarnya untuk produk-produk makanan tambahan ataupun suplemen yang terdapat di pasaran ni, isu dia sebenarnya penjualan ataupun pengiklanan yang tidak beretika lah. Okay, kadang-kadang produk yang dijual tu, sebenarnya kalau untuk produk kesihatan, ia perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi malangnya, banyak produk-produk yang dijual di sana langsung tidak didaftarkan. Okay, ada pula penjual yang dijual produk makanan, tapi dia ada tuntutan kesihatan. Ini tak boleh lah. Kalau produk makanan, dia tak boleh ada tuntutan kesihatan. Jadi kalau dia nak ada tuntutan kesihatan, dia kata boleh menyihatkan tubuh badan dan sebagainya, dia perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa yang berlaku, penjual-penjual ini, dia selalu gunakan testimoni lah. Jadi bila kita, orang ramai ni, bila kita dengar cerita orang lain sembuh dengan makan satu produk, jadi kita mudah terpengaruh. Tapi masalah dengan testimoni, ia satu benda yang mudah sangat dimanipulasi. Okay, terdapat banyak kes yang mana testimoni itu kita dapati sebenarnya dibuat sendiri oleh penjual. Direka. Ya, direka-reka sendiri. Banyak app di pasaran yang sebenarnya kita boleh guna untuk buat sendiri testimoni tersebut. Ada pula penjual yang kadang-kadang dia jual produk mereka kepada pembeli dan dia minta pembeli itu bagi testimoni yang baik. Jadi pembeli akan dapat bonus ataupun akan dapat diskaun. Ini sesuatu yang tidak beretika lah. Betul. Untuk menarik pengguna, kalau kita lihat di situ antara iklan yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia juga tentang jadilah penyiar ataupun pengiklan yang bertanggungjawab dan juga penjual yang bertanggungjawab. Saya nak tanya, kalau sekarang ni kita lihat banyak penjual produk yang menggunakan produk-produk seperti produk makanan sunnah, habatus sauda dan sebagainya, dengan menjanjikan untuk kencing manis khususnya ia boleh mengurangkan kadar gula dalam badan dan sebagainya. Tetapi yang bercanggahnya adalah disebabkan minuman itu manis, itu yang menyebabkan lebih banyak komplikasi yang berlaku. Ya, betul. Sebab tu produk-produk seperti ini biasanya dia dijual sebagai produk makanan. Bila dia produk makanan, sepatutnya dia tak ada tuntutan kesihatan tu tadi. Sebab bila produk makanan, kita tak kaji dia punya keberkesanan, kita tak kaji dia punya sama ada dia betul-betul boleh mengawal penyakit ataupun tak. Jadi itu yang berlaku lah. Kadang-kadang dia berjual dalam bentuk jus, dan jus tu sendiri banyak kandungan gula yang dia kata boleh mengurangkan kencing manis, tapi sebenarnya lebih menerukkan keadaan lagi, meningkatkan lagi paras gula dalam darah pesakit. Okay, apa yang saya bimbangkan adalah bila penjual-penjual ni kadang-kadang bila dia kata ambil produk mereka, tak perlu teruskan rawatan di hospital. Mereka jual harapan palsu lah kepada pesakit. Pesakit kencing manis ni satu penyakit yang kronik, jadi dia perlu makan ubat bertahun-tahun. Jadi sampai satu masa mungkin dia rasa bosan dan dia nak malas lagi nak makan ubat. Jadi penjual-penjual ni dia manipulasi keadaan pesakit macam ni, dia janjikan harapan untuk sembuh, padahal produk yang dijual tiada langsung keberkesanan ataupun tak dibuktikan keselamatan. Jadi kita takut bila mereka tinggalkan rawatan di hospital, penyakit kencing manis makin teruk, kandungan gula darah lebih tinggi
menyebabkan komplikasi yang lebih teruk kepada pesakit itu sendiri. Satu lagi isu yang sering timbul apabila penyakit-penyakit yang seperti kencing manis, dia ada kaitan berangkai orang kata ya. Kalau ada kencing manis maka ada kaitan dengan jantung, buah pinggang dan sebagainya. Jadi ada sesetengah pesakit mungkin rawatan untuk sakit kencing manis itu sudah ada. Maksudnya ada dari segi pengambilan ubat, tetapi untuk dia nak merawat ataupun nak mengurangkan kesakitan sakit-sakit yang lain, macam kalau dia kencing manis, dia nak kurangkan gula. Kalau dia darah tinggi, dia nak kurangkan masalah itu. Jadi macam mana sebenarnya nak pastikan supaya makanan tambahan yang mereka ambil ini sebenarnya membantu ataupun lebih memburukkan keadaan? Sebab banyak sangat cerita-cerita yang mereka dengar dan mereka lebih suka mengambil itu sebagai pegangan daripada nak merujuk kepada Kementerian Kesihatan. Okay. First kali nasihat saya kepada pertama sekali lah untuk pesakit-pesakit ni, dapatkan ubat-ubatan ataupun produk ataupun makanan tambahan dan sebagainya daripada tempat yang betul. Okey, jangan beli di atas salian, jangan beli di kaki lima, jangan beli di pasar malam. Okey, beli di premis-premis yang disahkan ataupun yang dilesenkan untuk menjual produk seperti itu. Sebab apa? Risiko untuk beli produk tak berdaftar yang berbahaya lebih tinggi kalau dibeli daripada orang-orang yang tidak berkelulusan. Contoh kalau beli di pasar malam, dia kata suplemen dia daripada herba dan sebagainya. Tapi sebenarnya mungkin ianya tidak diuji, sebenarnya dah dicampur dengan racun-racun yang lain yang boleh menyebabkan kesan yang lebih teruk pada badan. Pertama sekali perlu dapatkan produk tersebut daripada sumber yang betul. Yang keduanya, kalau ambil produk, beritahu doktor. Jangan tinggalkan rawatan. So kalau datang ke klinik, datang pemeriksaan, bagi tahu doktor apa produk yang diambil. Tak pun bawa sekali produk. Ya, bawa sekali tunjuk. Jadi doktor atau ahli farmasi boleh nilai sama ada produk tu boleh diambil ataupun tak. Jadi dengan datang dengan pemeriksaan, kalau dia ambil produk, doktor boleh nilai sama ada produk tu boleh diambil dengan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala. Jadi kalau doktor rasakan produk itu selamat untuk diambil untuk dia, jadi dia boleh teruskan. Jadi kalau tak selamat, doktor ada untuk membuat pemantauan. Tuan, saya pernah terbaca dalam satu portal yang mengatakan bahawasanya kalau kita makan sesuatu, contohnya buah, makanan sunnah dan sebagainya, kalau satu jenis tu kena satu jenis sahaja. Kalau dicampurkan, kerisauannya kemungkinan barangkali boleh menjadi racun. Contohnya beberapa jenis buah ataupun makanan dicampurkan sekali, boleh menjadi toksit. Jadi adakah itu benar? Dia sebenarnya macam ni. Dia kadang-kadang bila penjual ni, dia katalah dia jual produk daripada tumbuhan lah, sama ada buah ataupun herba dan sebagainya. Dia kata ada satu kajian. Dia tunjuk kajian tersebut. Tapi masalahnya produk yang dijual tu adalah campuran terhadap beberapa jenis herba. Kajian tu terhadap satu herba A, herba B, herba C. Bukan gabungan daripada ketiga-tiga. Jadi bila ada gabungan tu, kita khawatiri berlaku tindak balas di antara A, B dan C. Benda yang biasa berlaku adalah produk tu jadi tak berkesan disebabkan tindak balas tersebut. Tapi dikhawatiri juga kalau ada tindak balas seperti ini yang boleh menyebabkan kesan toksik. Tapi dari segi buah-buahan yang biasa kita dengar, yang biasa kita ambil seharian, saya rasa itu tiada masalah lah. Sebab itu sama seperti macam kita makan buah-buahan, mixed fruit dan sebagainya lah. Jadi kita perlu hati-hati kalau produk tu mempunyai campuran herba yang pelbagai, lebih-lebih lagi kalau ia tidak didaftarkan. Untuk pesakit, kadang-kadang pesakit kencing manis ni, dia punya pemikiran manis adalah daripada gula yang berbahaya. Tapi manis daripada makanan lain, kadang-kadang mereka anggap itu tidak membahayakan. Jadi sebenarnya adakah kementerian rasa digalakkan ke tidak pesakit ini untuk mengambil makanan tambahan, atau elok je cuma berharap pada ubat yang dibekalkan oleh pihak hospital? Sebenarnya tahap kencing manis ni kadang-kadang rawatan yang diberikan tu berbeza ikut pesakit lah. Kalau pesakit tu datang pada peringkat awal dengan keadaan gula yang tak begitu tinggi, dengan tiada komplikasi, biasanya rawatan awal yang doktor beri adalah mengubah pemakanan pesakit itu sendiri. Jadi dia ubah diet, dia nasihat pesakit, panggil pakar pemakanan untuk bagi nasihat. Jadi kita tengok sama ada ia berkesan untuk mengurangkan gula ataupun tak. Jadi kalau tak berkesan, baru diberikan rawatan dengan ubat-ubatan. Untuk suplemen ataupun makanan tambahan, saya memang perlu tegaskan lagi sekali. Memang kadang-kadang
ada yang memang percaya kepada suplemen dan makanan tambahan. Dan kita tak boleh nak halang mereka untuk makan. Jadi apa yang penting, pastikan ia berdaftar dan doktor tahu anda ambil produk-produk tersebut. Okay, kita tak nak produk yang tinggi kandungan gula ataupun ada campuran menyebabkan penyakit kencing manis itu menjadi lebih teruk. Okey. Dan juga ada juga hasutan-hasutan luar, mungkin suara-suara nakal yang menyuruh untuk mengambil produk tradisional ni atas dasar kerana mereka kata, oh kalau hari-hari makan pil, makan ubat nanti efek buah pinggang. Kan tidak elok untuk kesihatan dan banyak lagi kesan-kesan sampingan. Jadi disyorkan untuk makan secara semula jadi dan juga herba. Jadi bagaimana KKMM dan juga pihak farmasi menangkis segala cakap-cakap seperti ini? Okey, memang itu satu salah faham ataupun satu penyataan yang selalu dimanipulasi lah. Makan ubat hospital akan dapat kesan sakit buah pinggang. Okay, tapi sebenarnya untuk penyakit kencing manis sendiri, kalau tak makan ubat, kalau kawalan darah tak baik, penyakit itu sendiri akan menyebabkan penyakit buah pinggang. Ia adalah komplikasi kepada penyakit kencing manis. Jadi kita dapat tengok banyak kajian yang menyatakan pesakit walaupun dia ambil ubat hospital tapi dia culas, dia kadang-kadang makan, kadang-kadang tak, jadi kawalan darah tak baik. Dia akan akhirnya dia akan dapat komplikasi termasuklah kegagalan buah pinggang. Jadi ia bukan disebabkan oleh ubat itu, tetapi adalah kegagalan rawatan itu sendiri. Okey, terdapat juga banyak kajian yang kata herba-herba ni sebenarnya kita salah anggap. Kita anggap dia selamat. Tapi sebenarnya setiap benda dalam dunia ni dia cuma selamat pada dos yang tertentu. Jadi kalau ubat, kita tahu berapa dos kita bagi. Jadi kalau produk makanan ataupun herba, kita khawatiri herba tu kita tak tahu dosnya berapa. Jadi bila kita ambil dalam kuantiti yang berlebihan, boleh juga menyebabkan kesan-kesan sampingan, termasuk juga kegagalan buah pinggang tu tadi. Jadi sebenarnya ada banyak perkara yang perlu diambil kira ni nak ambil makanan tambahan ni. Cuma kalau nak mendapatkan maklumat, cara terbaik bagi pesakit adalah bagaimana? Okey, pertama sekali boleh dapatkan maklumat dari ahli farmasi. Okey, boleh pergi ke mana-mana farmasi. Kalau anda ada persoalan tentang produk, bawa saja produk anda dan bertanya kepada ahli farmasi. Okey, dapatkan maklumat daripada doktor bila anda dapatkan rawatan. Yang ketiga, anda boleh menghubungi 1800 88 6722. Ini adalah pusat panggilan farmasi kebangsaan. Jadi dia buka 5 hari seminggu dari 8 pagi hingga 5 petang. Okay, ada ahli farmasi yang akan jawab soalan berkaitan kesihatan ataupun produk dan sebagainya. Lagi satu, kalau nak pastikan produk anda berdaftar, boleh semak di www.npra.gov.my. npra.gov.my. Okey, satu perbincangan cukup menarik. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan lain, kita boleh bincangkan dengan lebih lanjut. Terima kasih Encik Fahmi Hassan dari Kementerian Kesihatan Malaysia kerana bersama dengan kami.